Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Ustazah, seorang isteri yang salihah telah bertemu jodoh dengan seorang suami yang zalim, bagaimanakah ia nak melepaskan diri daripada kezaliman suaminya? Apakah yang harus dilakukan? Baik, terima kasih Puan Ros. Memanglah jodoh pertemuan itu di tangan Tuhan. Sepatutnya orang saleh bertemu orang yang salehah bertemu dengan orang yang saleh. Tetapi kadang-kadang kita diuji, orang yang saleh bertemu dengan orang yang toleh, iaitu orang yang jahat, orang yang kejam. Jadi bagi menjawab soalan ini, sama-sama kita lihat tips-tips yang diberi oleh Asyah, isteri kepada Firaun. Di mana kita tahu Asyah adalah seorang wanita suci yang warak, yang beriman, berkahwin dengan Firaun yang menganggap dirinya Tuhan dan merupakan seorang yang zalim dan kejam. Apa yang ditunjukkan oleh Asyah ialah yang pertama, Asyah tetap meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana dia tidak pernah lalai dan leka dengan kemewahan yang diberikan oleh Firaun kepadanya, dan dia menganggap bahawa segala kemewahan itu adalah merupakan perangkap syaitan baginya. Dan satu lagi, Aisyah merupakan seorang wanita yang mempunyai kesabaran yang amat tinggi. Dia boleh hidup di dalam kezaliman yang dilakukan oleh Firaun di dalam kehidupannya. Dan begitu juga kalau kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah memperkenankan atas kesabaran itu, Allah telah memperkenankan doa yang selalu dibaca oleh Asyah, iaitu yang bermaksud dalam surah At-Tahrim ayat 11 dan 12, yang bermaksud, wahai Tuhanku, binalah sebuah rumah untukku di sisimu di syurga, dan selamatkanlah aku daripada angkara Firaun dan perbuatan yang kufur dan buas, serta selamatkanlah aku daripada kaum yang zalim. Jadi maka sebab itu bagi wanita-wanita yang menghadapi masalah yang sama, gunalah doa ini supaya dapat dia menghindarkan diri daripada kejahatan, keburukan daripada suaminya yang kejam. Jangan pula suaminya sebut nama Firaun, sebut nama suami. Okey. Asyah merupakan seorang isteri yang bijak. Maka sebab itu orang perempuan mesti bijak, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita bagaimana Asyah berjaya memujuk Firaun untuk mengambil Musa yang sepatutnya menjadi anak lelaki yang mesti dibunuh, yang akan meruntuhkan kerajaannya kelak. Tetapi dengan kata-kata yang lemah lembut oleh Asyah, berjaya melembutkan hati Firaun untuk menerima rayuan Asyah. Maka ingatlah, yang pertama perlu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoalah selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya sabarlah, kena banyak bersabar untuk menghadapi cobaan dan ujian ini, kerana dengan cobaan itu, ujian itu sebenarnya adalah untuk menghapus dosa kita dan membawa berbagai-bagai hikmah di sebalik cobaan dan ujian itu. Di sebalik kelemahan wanita itu terdapat 1001 macam kekuatan. Contohnya kecantikan bagai bulan purnama, maka boleh menawan hati suami. Kepetahan kata-kata yang boleh mencairkan ego suami, dan sifat lemah lembutnya yang boleh menggoda. Matanya yang memikat bagaikan panah yang beracun. Air matanya yang menjadi senjata kimia untuk melembutkan hati suami. Gunakan segala kekuatan ini untuk kita mentarbiah, mendidik dan membentuk suami kita agar dia menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu mudah-mudahan apa yang diajar oleh Asyah dapat menjadi sedikit sebanyak panduan kepada wanita-wanita ataupun isteri-isteri yang bertemu jodoh dengan suami yang baik atau yang tidak baik perangainya, dan bertemu